Untuk makluman ahli yang berhormat, seiring dengan pembukaan Nusantara, bilangan pengembara di pintu-pintu masuk antara Sabah Sarawak dengan Kalimantan dijangka akan mengalami peningkatan ketara, lonjakan saujana. Justru kerajaan baru-baru ini telah mengumumkan RM1 bilion peruntukan untuk meningkatkan keupayaan kompleks immigration, custom, kuarantin dan keselamatan, singkatannya ICQS, beserta prasarana lain seperti jalan raya, jalan keselamatan dan seumpamanya. Selain itu, kerajaan juga telah meluluskan sejumlah peruntukan bernilai RM194 juta bagi maksud membina dan menaik taraf beberapa ICQS dan pos kawalan imigresen di sekitar sempadan Sarawak. Antaranya, projek menaik taraf kompleks ICQS Terbedu, pembinaan ICQS dan kuartus imigresen Serikin, pembinaan pos kawalan dan kuartus imigresen Bakalalan, serta pembinaan pos kawalan dan kuartus imigresen Teluk Melano. Manakala bagi Sabah, Kementerian sedang meneliti dan menyediakan permohonan bagi beberapa projek dengan jumlah nilai anggaran 1.21 bilion. Antaranya, kita sedang meneliti cadangan pembinaan kompleks ICQS Bantul, cadangan pembinaan kompleks ICQS Serudong dan cadangan pembinaan pos imigresen Long Pasir. Kementerian bekerjasama dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak untuk kesemua rancangan pembangunan di bandar sempadan ini. Pada masa yang sama, Kementerian juga terus meneliti keperluan menaik taraf ICQS dia ada, Lubuk Antu. ICQS ada. Jadi keperluan naik taraf itu sentiasa kita perhatikan dan kita dari masa ke semasa membuat penilaian sebelum berakhir sama ada kita kekalkan status dia ada ataupun kita berikan elemen penambahbaikan. Terima kasih, Lubuk Antu. Soalan tambahan, Lubuk Antu. Terima kasih YB Menteri. Soalan saya kedua, penubuhan Kota Nusantara di Indonesia pastinya akan meningkatkan jumlah pelawat rentas ke sempadan antara Malaysia dan Indonesia. Jadi soalan saya kedua kan, apakah langkah proaktif untuk meningkatkan tahap keselamatan di ICQS kawasan dan kawasan sekitarnya, terutama melibatkan aset-aset penting negara yang berdekatan dengan sempadan Malaysia-Indonesia? Tuan Speaker, saya ucap terima kasih soalan tambahan sahabat saya dari Lubuk Antu. Benar, apabila kita buka pintu keluar masuk di sempadan, dia terkait dekat dengan isu keselamatan. Penyeludupan manusia, penyeludupan dadah, penyeludupan senjata dan ancaman-ancaman keselamatan yang lain. Jadi Lubuk Antu bertanya, apakah ikhtiar kita? Saya pertama, dia mesti melibatkan kerjasama dua negara. Dalam kes ini, Malaysia dan Indonesia. Sekarang, Tuan Petua, kita sedang dalam fasa pembikinan, memuktamadkan satu perjanjian yang kita panggil sebagai Border Crossing Agreement. Dari segi carta perbatuan, milestone kita ni, timeline kita jangka kita akan tanda tangan apabila Presiden Jokowi melawat Malaysia dalam tahun ini. Dan kita dalam fasa memuktamadkan sekurang-kurangnya 3 perkara. Pertama, senarai pintu masuk. Maknanya yang sedia ada, yang telah kita wartakan dan kemungkinan pintu masuk baru yang mesti dipersetujui. Sekarang sedang dimuktamadkan dalam Border Crossing Agreement yang dalam pembikinan. Yang kedua, kita juga telah pun bersetuju antara kedua-dua negara ini untuk memuktamadkan area of access. Sebab bila pintu masuk itu nanti dibuka, flow atau aliran keluar masuk rakyat dua negara ini akan berlaku. Di situlah nanti potensi berlaku kalau tak berhati-hati, ada potensi terhadap unsur pelanggaran ataupun memungkinkan ancaman. Jadi kedua-dua negara sekarang sedang berunding untuk memuktamadkan kawasan di mana penduduk kedua negara dibolehkan untuk berada. Dan yang paling akhir adalah semakan terhadap elemen-elemen perundangan. Jadi kalau kesemuanya ini dapat kita uruskan, pertimbangan yang kita ambil kira, pertimbangan utama adalah
buka pintu sempadan satu bab, tetapi aspek keselamatan itu paramount, menjadi keutamaan. Terima kasih. Puan Speaker, Pucak Borneo. Saya jemput Kuala Kurau. Terima kasih, Yang Ketua. Yang Berhormat Menteri, saya cuma nak mengetahui apakah BCA ini sesuatu yang baru ataupun ia merupakan suatu agreement dalam memantapkan peraturan ataupun agreement yang sebelum ini telah wujud. Terima kasih. Terima kasih, Kuala Kurau. Malaysia ini kita bersempadan dengan banyak negara. Ya, dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan Filipina, dengan Indonesia. Jadi keperluan untuk memelihara kepentingan bersama, iaitu menjaminan keselamatan itu sentiasa kita buat, dan prosesnya itu pasti akan melibatkan perbincangan berkaitan dengan border crossing. Ya, itu kaedah standard antarabangsa. Dia bukan siapa mula dulu, siapa tak timbul sebab itu. Dia satu mekanisme yang wajib dilalui. Sebab kepentingan menjaga keselamatan sempadan satu sama lain, kalau berlaku umpamanya krisis di negara jiran, kesannya pada kita. Cuba kita tengok yang berlaku di Myanmar. Dia menjadi push factor kepada penduduk dia datang ke negara kita. Ataupun kalau ada konflik di negara-negara jiran kita, ya, seperti Thailand atau Filipina, dia bagi kesan kepada kita. Jadi dalam menjaga kepentingan sempadan, dia pasti melibatkan perbincangan dengan negara jiran, dan dalam proses merangka perjanjian akan ada jawatan kuasa bersama. Dan itu adalah proses yang mengikut standard antarabangsa dalam mana-mana amalan berjiran dan bernegara. Terima kasih.